earphone yang ada mic ni. Earphone yang datang sekali dengan mic ni. So, pelajar tu pasang earphone dekat telinga dia. So, dia tak boleh dengar dah noise-noise yang dekat luar tadi. And then, yang bagusnya is kita pun takkan dengar noise daripada luar tadi. Kita hanya akan dengar apa yang dicakap dekat mic tu sahaja. So, tak ada noise lah on our end. So, kita sebagai cikgu senang nak buat kita punya pengajaran bila tak ada noise. Okay, adab, ini kita punya suggestion. Inform kepada pelajar, okay, bila nak belajar ataupun buat kelas online ni, janganlah sambil baring ke, sambil sambil meniarap ke. Okay, posture ataupun duduk macam tengah belajar, macam dalam kelas, duduk properly lah. Okay, menghadap kepada kamera ataupun webcam tu untuk tengok muka cikgu. Okay, so kalau boleh jangan ni untuk untuk klien lah ataupun ibu bapa, make sure student tu tak tengok benda-benda lain, tak tengok TV ke, tengok adik-adik dia tengah main ke. Okay, minta ibu bapa monitor supaya pelajar tu fokus kepada cikgu yang sedang mengajar. Okay, kalau boleh ibu bapa tu duduk dekat dengan pelajar tu untuk tengok. Okay, sebab bila online ni senang sangat nak distract. Okay, kalau nak pergi tandas minta izin cikgu tu given lah. Okay, so bila buat kelas online ni pelajar ataupun partisipan nak mengantuk tu senang sangat. So just beritahu cikgu je kalau ngantuk mungkin boleh rehat sekejap, minum air ke, makan ke. Okay. Tapi yang penting cikgu pun kena pandai lah. Ni datang comes with experience lah. Semasa sesi tu kalau nampak pelajar tu ngantuk ke, dan mungkin boleh tukar kepada pelajar buat exercise ke, ataupun Q&A ke, soal jawab ke, quiz ke, supaya pelajar tu ada aktiviti and dia tak ngantuk. Okay. Lain is, okay, yang ni yang biasa berlaku. Especially kalau internet tak laju. Internet terputus ke, gangguan teknikal lain seperti elektrik terputus ke, suara tiba-tiba tak dengar ke macam tadi, okay, bunyi noise ke. So, cakap kat dia, okay, pelajar relax, pelajar bertenang, biar cikgu ataupun guru cuba cari penyelesaian dia. So, make sure kita ada macam backup lah, katakanlah online session through Zoom ni tak boleh nak buat langsung sebab internet asyik putus-putus ataupun suara asyik putus-putus. Dan mungkin kita punya backup is pakai WhatsApp ke, ataupun pakai WhatsApp punya video call ke, ataupun pakai WhatsApp chat ke, sambung dekat situ supaya tak tersangkut. So always have a backup plan lah. Okay, ini saya tambah kat sini sentiasa ada backup plan. Okay, and cadangkan untuk parent, teman pelajar semasa beberapa sesi awal, okay, untuk parent tengok, pelajar ni boleh ke belajar secara online? Pelajar ni boleh faham ke apa yang cikgu nak sampaikan secara online ni? Pembelajaran tu semua tak? Okay, supaya untuk sesi-sesi seterusnya, pelajar dan ibu bapa dah tahu apa nak expect semasa kelas online ni. Okey, sebelum kita pergi step seterusnya, ada apa-apa soalan? Jelas tak dekat ni? Ada apa-apa soalan boleh message dekat chat function. Macam tak ada reply. Kita test. Boleh ke saya teruskan? Kalau boleh cuba type dekat chat.
Okey, boleh Okey, so ni agak straightforward. Bila start pukul 10, then host ataupun kita just klik yang butang start ni, dan dia akan launch. So kalau kita dah memang dah install Zoom, then dia akan terus buka Zoom. And akan keluar macam tadi lah, akan keluar yang screen ni. Okay, so kat sini kalau first time sama ada kita ke ataupun pelajar ke, boleh test speaker dengan mic dulu untuk make sure both are working fine. Okay, dan bila start tu just buat macam tadi lah, macam yang Aisyah buat, test semua dengar ke tak, test bercakap to make sure semua okay dan clear. Okay, so last kali is yang ketiga. Okay. Let's stop share dulu. Sementara saya buka yang part yang ketiga. Aisyah tolong unmute all, kita pakai. Right, dah unmute semua. Okay. Boleh saya tanya ada tak siapa-siapa kat sini pernah buat online tuition sebelum ni? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Ada. Cikgu Nurul tak pernah Tak pernah. Okay, let's see. Miss Angeline. Cikgu Angeline Joseph. Oh, Cikgu Rahil pernah Okay, Cikgu Rahil pakai apa? Pakai tool apa Cikgu Rahil? Saya pakai IG Live. Pakai IG Live Ya. Buat one-on-one ke ataupun buat Bila dia IG Live, so boleh jadi 400 pelajar macam tu. tapi adakah macam simultaneously, maksudnya masa pembelajaran itu berlangsung pelajar boleh reply terus kat situ? Ya, mereka boleh message dan boleh join video, tapi saya tak nak join video dengan mereka, so saya mengajar saja. Tapi saya menjawab kepada soalan yang mereka tanya. Okey. Menjawab jawab pada soalan mereka melalui chat lah. Mereka message, saya respon melalui bercakap. Oh, okey. So maksudnya contoh macam Zoom ni dia hantar soalan dekat chat function. Kemudian Cikgu Rahil akan reply dekat video lah. Okey, Sebagai nak tahu yang raise hand tu. Yang raise hand tu maknanya kalau saya mutekan semua pelajar saya, kalau mereka ada soalan, mereka raise hand, saya unmute kat situ lah, macam tu. Oh, okey. So macam mana tahu dia raise hand? Nampak macam ikon? Saya pun tak pasti sebab saya tengok dekat dalam more ni, yang bawah ni kan ada more. Oh, itu soalan lah. Maksudnya apa function raise hand tu? Ada raise hand. Oh, kat bawah tu? So saya tu. So dah try belum raise hand? Tak pernah try. Cuba try. Cuba tekan raise. Saya tengah bercakap sekarang ni, so saya rasa saya tak. Orang lain boleh try raise. Okay, kita cuba bersama-sama Aisyah, mute all dulu. Okay. Okay dah. Oh, sekejap Okay. So, cuba raise hand. Klik raise hand apa jadi? You see I'm going to basically get a category called A structure. So
Very straightforward category and then equals. Macam tak jadi apa-apa kan? Macam cuba So you can see that definition query there now. Press verify, just make sure it works, going to work, and then press OK. Okay, Cikgu Rahim pun dah raise hand tapi macam tak ada apa-apa pun. Okay. So, Let's refresh now and you'll see semasa saya hadiri yang bengkel online through Zoom ni hari Selasa lepas, so apa yang dia buat is kalau siapa ada soalan, lambaikan dekat video tu. so what we're going to do now is going to do Okay, dan dia akan unmute orang tu dan orang tu akan tanya. so we're going to use the 5 layers. Saya rasa macam kalau participant sampai beratus orang, agak susah nak nampak dekat video siapa yang tengah lambai. So saya punya suggestion lah, kalau siapa ada soalan, pakai chat function tu lah. Pakai chat function tu, tanya dekat situ. Boleh kat situ, saya ada soalan. Lepas tu cikgu pilih apa yang dia nak, soalan siapa yang dia nak jawab. Okay, Aisyah dah mute all ke? Kenapa ada bunyi TV ya? Okay, so that's how you control lah. Okay, ada lagi tak? Okay, tak ada. Okay, so Cikgu Angeline, saya rasa raise hand ni berkesan for small group tuition ataupun one to one. Betul. Okay, kalau group tuition, mungkin boleh test yang raise hand ni, tapi kalau macam one to one, saya rasa tak perlu function raise hand lah. Maksudnya just sama ada terus bercakap ataupun terus message dekat chat function ni. Okay, so since kita dah try yang raise hand ni tak ada apa-apa function, so kita boleh assume sekarang mungkin yang raise hand ni tak berfungsi. So alternatif dia is kalau ada soalan tanya dekat chat function. And cikgu boleh nampak dekat situ siapa yang tengah tanya apa soalan yang ditanya. And then reply dengan cara bercakap lah. Okay. So selain daripada Cikgu Rahil, ada siapa lain yang pernah buat online tuition? Tengok. Raise hand. Jadi apa? Raise hand ni just untuk tengok je if anybody have a question lah sebab diorang semua muted. Muted. So maksudnya kalau tak mute baru nampak apa? Tak ada. It's just that bila orang tu raise hand, so host ataupun yang moderator tu dia akan nampak lah, oh ada question from the audience. So dia unmute that person dan dia boleh cakap lah apa soalan dia. And then lepas tu nak mute semula tak apalah. Okay. Betul lah, Cuma kalau dia small group tuition ataupun tuition yang ramai lah. tapi host tak nampak pun yang Dia kena tengok dekat participant punya list tu. okey, tak apa. Nanti kita masukkan raise hand ni sebagai antara isu yang kita nak cuba cari dia punya solution dia. Okey. Nanti kita akan share dekat artikel tu. Alright. Mungkin nanti kita akan tanya Cikgu Rahim mungkin akan ada experience daripada IG. Mungkin macam bunyi button ke. Okay, so kita explore nanti apa solution kepada isu raise hand ni. Sebab kalau macam kes Cikgu Rahim mungkin sampai beratus pelajar pada masa yang sama. So Cikgu Rahim akan alert kalau ada orang raise hand dengan contoh macam ada bunyi button ke, atau bunyi ting, that means that
ada alert kepada presenter ataupun kepada tutor yang ada someone nak tanya soalan. So dia boleh stop daripada terus bercakap and address kepada soalan tu lah. Yeah. Ada soalan lain selain pada isu raise hand setakat ni? Sebelum kita pergi yang seterusnya. Okay, kalau tak ada, kita akan continue. Okay, so ni yang part ketiga. So actually semalam kita ada buat beberapa video yang nak terangkan macam mana untuk nak mute ke, unmute ke. Cuma video tu saya nampak macam tak berapa smooth. Saya mungkin akan cuba buat a set of other video yang lagi smooth supaya tutor sama ada tengok step by step punya guideline ataupun just tengok video saja untuk tahu macam mana nak buat setiap langkah ni. So first is how to mute and unmute semua pelajar. Okay, let's see. Can we share our screen? Saya dah share screen dah. Saya dah share screen Yep. Apparently kalau share screen tak boleh. Sekejap Stop share. Boleh share apa yang dekat. Okay, nampak macam tak boleh nak share apa yang dekat Zoom ni. So apa yang saya akan buat, saya akan share dekat apa video yang kita dah buat semalam. Okay, sekejap Okay, so kita besarkan ni. Okay, boleh nampak Langkah sikit. Okay, so first is video macam mana nak mute mute all ataupun unmute all participant. So dekat atas ni, okay, kejap all unmute all in the untuk unmute all participant dia bukan unmute all. So ada keluar message all participants and ada keluar unmute all participants. Yang ni nak mute, orang nak mute tu kan macam mana? tak you buat je. Okay, Dengan cara yang orang lain. okay, so unmute all participants, the bawah ni ada menu participants. Okay, that one and then Okay. Kita test dulu.
Boleh dengar tak sound video tadi? Boleh dengar? Boleh Cuma dengar? dia tak jelas sangat lah. Okey, tak jelas tak apa. Okey, tak clear. Memang saya pelagkan sikit audio tu. Tapi yang penting is dia punya step tu. Okey, so ni ialah window host apabila dia conduct a session. So dia akan nampak dekat atas ni video-video semua participant of that session. So dekat bawah ni you akan nampak button mute, button stop video, button invite, manage participant, share screen, chat, nak pause ataupun stop recording ataupun reaction. Okay, so untuk mute dengan unmute participant, okay, pergi dekat bawah tu and click manage participant. Click that one and then So you akan nampak siapa yang participant dekat sini. Okay, and ada butang mute dengan video individually untuk every participant. So yang ni kalau you nak mute ataupun unmute dia secara individu. Kalau you nak mute semua sekali, dan dekat bawah ni ada button mute all untuk mute semua orang sekali. Tak payah nak tekan satu-satu. And sebelah dia is button unmute all untuk unmute semua orang sekali. Okay, tanpa perlu buat satu-satu. Okay, and sebenarnya kita tak siap lagi video ni. Bawah mute all ni, dia ada lagi satu function di mana kita sebagai host, kita boleh pilih kita mute semua orang and tak ada siapa pun boleh unmute diri dia sendiri. Host sahaja yang boleh unmute orang tu. Clear tak? Faham tak apa maksudnya? Maksudnya host tu dia sahaja yang ada power untuk nak mute ataupun unmute sesiapa. Mana-mana participant, dia sahaja. Participant tu tak boleh unmute diri dia sendiri. So dia tak boleh kacau sesi tu lah, dia tak boleh kacau kelas tu. Okay, so kalau yang normal punya mute all ni, host ataupun cikgu akan mute all, semua orang akan mute, tetapi diorang masih boleh unmute diri diorang sendiri dengan tekan button dekat kiri bawah ni. Nampaknya yang button ni, mute ni. So kalau kita tekan mute, dia akan jadi unmute. So bila kita tekan mute, diri kita tak akan boleh bercakap lah. Tapi kalau kita nak bercakap, kita tekan unmute tu. Tapi kalau host set, semua orang tak boleh tekan unmute dan semua orang tak boleh bercakap. Host sahaja yang boleh control. So itu sangat penting lah, especially kalau kita host ataupun buat kelas dengan pelajar yang ramai. So kita in control. Okay. Jelas kan? Okay. Yang kedua. So Okay, kalau bagaimana? zoom out sikit boleh ke? Oh sorry. Macam bit besar sangat. Okay. Kita nak zoom out lagi. Tanya participant. Okay. Okay. Seterusnya is macam mana nak pakai online whiteboard. So dekat Zoom ni ada online whiteboard. Buka balik video tadi. and ada ruang kanan bahagian bawah.
Okey. Ni macam mana nak pakai? Share. Pakai whiteboard. Klik. Sekejap Aktifkan online whiteboard. So dia nak guna online whiteboard. Dekat bawah. Okay, ada menu share. Okay, so dekat bawah tu boleh nampak kat video ni ada butang warna hijau yang share screen tu. So, klik yang share screen tu. Okay, so kat sini cikgu ataupun host ada beberapa option yang boleh dipakai untuk share screen. So, sama ada you share screen, that means you share apa yang ada dekat you punya desktop. Dan sekarang ni apa yang saya buat, saya share screen lah. So, semua partisipan akan nampak apa yang dekat screen saya. So kalau saya buka video, dia akan nampak video. Kalau dekat screen saya ni, saya buka Google Doc ni, dia akan nampak Google Doc ni. Kalau saya buka, katakanlah saya buka PowerPoint PowerPoint. Okay, dan semua orang akan nampak PowerPoint tu lah. So bergantung kepada cikgu lah nak cakap apa. Contohnya nak discuss pasal past paper ke. Dia punya past paper tu ada dalam bentuk PDF dan buka PDF. Okay. Okay, so ni PDF. Okay, tu option kalau pilih screen. So kalau nak pakai whiteboard, klik whiteboard. Okay, so ni whiteboard. So kalau boleh nampak dekat atas tu ada beberapa option seperti text, seperti draw, stamp, eraser. So ni kalau siapa yang dah biasa pakai tool macam Paint ke, macam Photoshop ke, ni benda yang lebih kurang sama lah. Okay, so ni sebagai cikgu, kita boleh pakai yang whiteboard ni untuk tulis. So kalau kat rumah tak ada physical whiteboard, boleh pakai yang digital whiteboard ataupun online whiteboard ni. Okay, boleh repeat balik nak guna whiteboard tu. Okay. Repeat. Senang saja, Cikgu Nurul. Sebagai host, sebagai host, dia akan nampak button share screen dekat bawah warna hijau ni. Nampak Cikgu Nurul? Aisyah, unmute kan Cikgu Nurul? Hai Cikgu Nurul. Nampak. Okay. Ya, nampak. Okay, Cikgu Nurul nampak? Nampak. Nampak So tekan yang button share screen dekat bawah warna hijau ni. Okay.
Okay, dan akan keluar option ni. So Ya. kalau cikgu Nurul klik yang screen ni, then you akan share apa yang dekat you punya Itu saya faham. ataupun desktop lah. Okay, kalau nak whiteboard, klik yang whiteboard sebelah tu. Oh, yang ada pen tu. Mhm. Okey, okey. Alright, faham. Okay, so nak pakai pen, nak tukar color pen, nak pakai pemadam ke apa ke, jangan screen yang dekat atas tu lah. Okay, tak apa, nanti kita akan test bersama-sama yang bahagian counting ni. Okay, Cikgu Nurul? Okey, boleh. Okay, good. So next will be anda menulis di online whiteboard. So tadi dah. Okay, pelajar menulis di whiteboard. Okay, jadi sekarang katakan participant, katakan cikgu semua saya punya pelajar. Lepas tu saya buka saya punya whiteboard. Okay, saya pun tulis. Ni pakai mouse, so memang tak cantik lah. So, nanti kita belajar macam mana nak tulis pakai font yang lagi cantik. Okay, so ni sebagai cikgu ataupun host saya yang tulis. So macam mana nak buat supaya pelajar pun boleh tulis dekat whiteboard ni? Okay, so siapa yang ada handphone, klik link ke Zoom ni. Klik link tadi yang dalam WhatsApp ni. Kita hantar lagi sekali. Aisyah, hantar lagi sekali Aisyah dekat chat yang link ke Zoom. Boleh. Okey, Aisyah dah hantar dekat WhatsApp group, hantar juga dekat yang group chat ni pun boleh. Okey, so siapa nak tulis dekat whiteboard tu, klik link tadi pakai punya phone, and then dekat phone tu, okey ni saya tunjuk video. Stop share. Okay, so daripada phone dia punya video macam ni. Dia punya rupa dia macam ni. Sekejap share screen. Okay, nampak So ni dekat phone. Pelajar ataupun cikgu semua akan nampak yang whiteboard tadi. Kat bawah tu ada ikon pen ni. So klik ikon tu and cikgu semua boleh tulis dekat the same whiteboard. Okay, kita try Okay, so ni whiteboard tadi. Okay, let's test. Siapa nak try? Cikgu Nurul nak try? Ataupun siapa yang tengah pakai phone untuk tengok Zoom online session ni, boleh tulis terus dekat situ. Okay, so Cikgu Rahim dah tulis.
Okay, don't think dia apa-apa. Make sure boleh. So, cikgu and student boleh menulis di whiteboard yang sama. And kalau pakai pun lagi senang sebab satu pakai jari nak menulis. Yang kedua is boleh zoom in. Boleh zoom in supaya tulisan tak jadi macam besar macam sekarang ni. Contoh yang tulisan hijau high ni besar sangat. Okey, nak kecilkan, zoom in dekat phone tu, lepas tu tulis. So tulisan akan jadi lagi kecil lah. Means after this tak perlu tekan enter. Tak, tulis je terus. Okay, macam mana nak pakai whiteboard? So, kalau cikgu conduct session dekat desktop, lepas tu nak tulis, just ambil phone lah, klik link Zoom tadi and dah boleh tulis dekat whiteboard tu. Maksud, maknanya student boleh tulis serentak. Student pun boleh tulis dekat whiteboard yang sama. Okay, kita cuba lagi satu. So, instead of macam menulis dekat whiteboard, boleh juga pada masa yang sama menulis dekat dokumen. Sebagai contoh, okay, so tadi saya share screen. So, tadi saya buka apa katakan kita ada past paper ataupun katakan cikgu ada ni lah. Cikgu ada word file ke? Okay, so sama ada PDF ke ataupun Word ke. So kat sini cikgu katakan ada soalan nyatakan siapa kawan baik anda. Okay, so kita nak minta pelajar tu tulis dekat bawah question tu jawapan dia. So tulislah pakai yang tadi, pakai annotation tu dan yang and punya icon tu, lepas tu pelajar boleh tulis kat bawah tu. Okay, cuba tulis. Okay, nampak So sebab pakai phone, so tulisannya besar. So kalau nak kecilkan, minta zoom in, baru it should be able untuk tulis yang kecil sikit. Okay, siapa lain nak test? Test tulis kat bawah tu tapi lagi kecil. Zoom in mana? Okay. Kita tengok dalam video tadi ada tak tunjuk macam zoom in. Okay, so macam mana nak zoom in?
Okay, nampak tulisan yang cuba tadi pun masih ada dekat skrin ni. Walaupun dah bukan dekat Word. Sebab bila pelajar tulis, dia tulis atas skrin, dia bukan tulis atas dokumen Word tadi tu sebenarnya. Okay, so macam mana nak zoom? Dekat bawah ni ada yang ikon pencil ataupun pen tu. So kalau once you dah tekan pen, dan you dah tak boleh nak zoom in ataupun zoom out. So zoom in dengan zoom out ni macam kita macam biasa bila kita tengok apa-apa dekat kita punya phone, kita nak besarkan, kita pakai jari kita lah, tolak atas ke bawah. Jari atas dan jari ibu jari kita besarkan. Itu masuk zoom in. So you kena tekan dulu yang katakan you nak tekan pen, lepas tu you counting, lepas tu you nak zoom in, you tekan balik pen tu supaya dia akan jadi unselect dan baru boleh zoom in. Dan baru boleh pakai jari untuk besarkan. Lepas tu tekan balik yang pen tu dan baru tulis balik. Okay tak, Cikgu Nurul? Okay, faham Okay Okay, tu maksud zoom in, maksudnya besarkan image dekat phone tu. Okay, so ni datang dengan praktis lah. So nanti, kalau cikgu nak buat kelas online ni, kena faham yang benda ni betul-betul lah. Sebab nanti nak guide you punya student. Macam mana nak zoom in, macam mana nak zoom out, macam mana nak tulis dengan tulis dekat phone, macam mana nak tukar color, macam mana nak padam dan sebagainya lah. Okay, faham Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay. Sekejap, macam nak padam yang tulisannya semua ke nak kena hilangkan whiteboard? Sekejap, okay. Share semua. Okay, dah hilang lah. Tu lah cara nak hilangkan balik yang tulisan-tulisan tadi. Stop share, lepas tu share balik yang screen sebelum ni. So nombor 5, anda share screen ke, share slide PowerPoint ke, PDF ke, lepas tu anda dan pelajar boleh tulis di dokumen ini macam tadi ya. Okay, so yang seterusnya is record sesi pembelajaran. So untuk record, kita tengok video tadi. Sekejap Okay, so basically dekat sebagai host, you akan nampak sebelah share screen tu ada chat. Sebelah chat tu ada function, ada button record. Okay, so tekan yang tu, dia akan start recording lah. Cuma sebab yang masa kita buat video ni, Aisyah dah memang tekan record pun. Sebab tu dia tukar jadi kepada pause ataupun stop recording. Kalau tak, dia akan tunjuk button record lah, dia tekan, so dia akan record. Okay. Guna text from Microsoft Word. Ada soalan, sir? Okay, sekejap Kenapa tak boleh buka kan? Tak. Okay. Okay. Boleh ke tak student nak jawab guna Word? Guna text from Microsoft Word tu sendiri. Okay. Function yang menulis ni, kalau katakanlah cikgu nak pelajar tu tulis dalam Microsoft, dalam dokumen tu sendiri. Okay, so saya punya cadangan apa yang kita dekat Twitter kami buat lah.
bila kita ada dokumen yang kita nak kedua-dua pihak tulis pada masa yang sama, kita akan pakai Google Document. Okay. Sebagai contoh let's say saya create satu Google Doc. File new. Sorry? Yang tadi bagaimana hendak mula tu. Boleh je. Boleh je. Sini pun boleh. Google Docs. Buat kat sini sebab kita tak mau kacau yang dokumen tadi. Okay, to create, saya tanya, Aisyah, unmute-kan Cikgu Nurul. Okay dah? Cikgu Nurul? Ya, dah. Okay. Ada ni tak? Ada Google Drive tak? Sekarang saya guna phone, saya rasa ada kot pada desktop, laptop saya tu. Dekat laptop memang dah pernah pakai tak Google Drive ni yang Google Drive punya, dia ada Google Doc, dia ada Google Sheet, ada Google Slide. Pernah pakai ni? Tak pernah. Tak pernah Okay. So Google Drive ni free juga. Tak salah saya mungkin Google Classroom ada benda yang sama tapi sebab kami kat sini dah biasa pakai Google Drive, so kita pakai Google Drive. So you create satu dokumen macam ni, kemudian sharekan dengan pelajar ataupun participant tadi. Okay, so ada a few option. Siapa yang dapat dokumen ni dia boleh view saja. Kalau kita nak dia boleh tulis, kita pilih and edit. Okay. So anyone with the link can edit. So dan copy link, shareable link. Okay, so saya copy link tadi dan okay, so saya paste dekat WhatsApp group link ni. Okay, cuba klik link tu. Okay, cuba tulis. Klik yang pen tu lah kan tulis kan? Type pakai ni, type pakai keyboard ataupun keypad. Oh, sekarang saya guna handphone. Tak ada lagi pada handphone. So take time sikit, saya kena install dulu. Tak apa. Okay, proceed. Lepas tu? Lepas tu kalau dekat phone tak ada Google Drive, tapi biasanya semua Android dah ada dah. Dia kena install dulu tadi saya katakan. Google Document. Dia ada Google ni rupa dia macam ni. Rupa dia sekejap. Ni screenshot je app nama Google Doc ni. Lepas tu paste dekat dokumen ni. Nanti boleh install, boleh install untuk try. Ataupun kalau ada pelajar tu minta dia install app ni. Aisyah, paste dekat ni. Ni apa nama dia? Google Doc punya viewer and ni. Punya app, kejap. I tengok kat sini pun ada. Google. Okay, hantar dekat okay, ni app Doc ni biasanya semua Android dah ada, tapi kalau tak ada boleh install je. Just search Google Doc.
Ada hantar dia punya ni lah, kalau apps dia Google Docs. Okay. So, tu. So install benda tu dan you boleh access file tadi dan just type lah. So contoh kat sini, Aisyah type and saya type kat sini. Okay, and Aisyah pun boleh type dekat the same document. Boleh, Cikgu Nurul? Boleh, faham. Yeah, clear? So tu, Boleh. tu pakai Google Doc. So boleh, lain boleh, Excel boleh. Dia bukan Excel lah, kalau dekat Google Drive ni kita panggil Google Sheet. Okay clear? Alright. Okay So, ada lagi ya? Okay, apa nak buat? So, record sesi dah. Apa nak buat kalau video cam ataupun webcam tak berfungsi? So, macam yang saya cakap tadi ya. Okay, pakai you punya phone sebagai pakai you punya phone yang akan bertindak sebagai second tool yang akan you akan pakai you punya video untuk tunjuk you punya muka. Macam apa yang berlaku sekarang lah. Saya punya video cam tak berfungsi, so saya pakai phone sebagai video cam. Okay. Okay, so nanti kalau ada apa-apa mungkin tools lain ataupun function lain yang nak tanya ke, nak explore ke, boleh tinggalkan dekat WhatsApp group nanti, so kita explore sama-sama lah. Okay, dekat sini saya just bagi suggestion lah. So katakanlah ni antara isu yang most probably akan berlaku, di mana internet student tak laju. Ada tak alternatif lain kepada Zoom? So setakat ni apa yang kita rasa lah, yang mostly tak pakai internet yang kuat sangat, pakai WhatsApp. So sama ada pakai video call through WhatsApp ataupun just belajar pakai WhatsApp lah. Maksudnya pakai record audio bila bercakap, cakap and then send audio tu dekat WhatsApp. Okay. And then kalau nak share dokumen apa semua, share dekat WhatsApp tu juga. Tapi banyak limitation lah. Tapi yang tu kita saya cadangkan sebagai backup. In case katakanlah sama ada internet dekat tempat student tak laju, ataupun semasa kelas online tu berjalan, tiba-tiba pula internet problem ke, audio problem ke, problem lain ke, and you backup dengan menggunakan WhatsApp. Okay, ataupun boleh pakai Facebook. So Facebook sekarang ni dengan ada FB Live-nya, dengan boleh buat grupnya, buat grup tu, lepas tu dalam tu discuss lah, pakai status ke, pakai perbincangan ke dengan pelajar. Okay, sebagai backup tu macam Cikgu Rahil dia pakai IG. Saya memang tak pernah pakai lah IG atau IG video ke IG TV ni. Saya tak pandai, so mungkin nanti saya akan belajar dengan Cikgu Rahil. And kita akan share. So tempoh kawalan ni lama lagi. So saya plan macam okay, minggu ni ataupun hari ni belajar pasal Zoom. Kemudian mungkin nak belajar pasal Google Duo pula, mungkin nak belajar IG pula. So apa-apa yang saya dapat ataupun kita dapat, kita akan share. Okay, ni tips tambahan. Ni saya punya cadangan lah. Tak tahu boleh pakai ke tak, saya cadang je. Apa-apa feedback kita boleh discuss sama-sama. Okay, so untuk sesi pertama kalau kita nak cuba dengan pelajar. Okay, untuk sesi pertama, buat yang pertama dahulu. So, tujuannya untuk bagi pelajar dan ibu bapa faham macam mana kelas online ni berjalan, macam mana diorang nak pakai tool,
nak pakai Zoom, nak pakai handphone, nak pakai whiteboard. Okay, sampai mereka rasa selesa lah, familiar dengan all these tools bila nak belajar secara online ni. Ni saya punya cadangan yang kedua. Tahu boleh pakai ke tak, saya cadang je. So sebagai contoh, kalau biasanya kelas kita yang one-on-one ataupun datang ke rumah ni, kita plan 1 jam setengah ataupun kita dibayar 1 jam setengah untuk cover satu plan mengajar. Katakanlah kita plan sesi minggu ni nak cover chapter 1. So end up kita terpaksa buat secara online. So saya cadangkan walaupun kita dibayar untuk 1 jam setengah, tapi kita extend sikit sebab kita nak kena ambil kira faktor seperti contohnya internet lagging ke, student nak share jawapan ambil masa ke, kita nak check jawapan dia nak ambil masa, lepas tu kita nak bercakap mungkin sangkut-sangkut sikit, nak kena ulang ambil masa. So ni bagi saya extendkan sikit masa tu supaya dapat complete you punya lesson plan tadi. Contohnya you nak complete chapter 1, extendkan supaya sampai dapat cover chapter 1. Okay, so bagi saya macam kita dah save masa, tak perlu travel, tak perlu nak bersiap apa semua. So bolehlah extendkan sedikit masa supaya betul-betul boleh cover chapter 1 tadi. Okey, Cikgu Nurul, boleh tak decide? Bagi saya extend sampai boleh habiskan kita punya lesson plan tu. Bagi saya lah, saya punya cadangan, tapi saya pun tak pernah buat online tuition ni. So bagi saya macam it all comes back to kepada try and error. Kalau smooth, mungkin 1 jam setengah dah boleh settle. Tapi kalau tak, mungkin kita terpaksa lajak kepada ekstra setengah jam ke, daripada 1 jam setengah jadi 2 jam ke. Okay, bergantung pada budi bicara lah. Sebab kita kalau boleh nak terus continue dengan buat kelas online. Tapi kalau parent nampak okey, first sesi nampak macam tak boleh nak pun nak complete yang first lesson ni ataupun first lesson plan ni. Dan mungkin dia akan rasa, oh tak nak buat dah lepas ni, tak nak buat dah online session. So, kita nak encourage dia buat online session ni. Otherwise, kena buat depan-depan. Tapi pada masa sekarang, tak boleh dah nak buat depan-depan sebab perintah berkawal ni. So, terpaksa buat pakai online juga. So, kita buat supaya diorang nak continue untuk buat kelas online untuk sesi-sesi yang seterusnya. So, saya punya jangkaan lah ataupun harapan lah untuk sesi seterusnya kita dah semakin mahir dengan kelas online. Student pun dah semakin mahir dengan kelas online ni. Kita dah macam boleh rangka lah. Okay, kalau kelas online kita dah kena buat macam ni. Of course, kelas online akan jadi beza sikit daripada kelas yang secara depan-depan ni. Okay, akan beza sikit. So kita akan ambil masa untuk get used to it. So mungkin awal-awal tu kita mungkin kena extend setengah jam ke, mungkin sejam ke, saya pun tak tahu, untuk lengkapkan ataupun untuk habiskan kita punya lesson plan. Tapi along the way, sesi kedua, sesi ketiga, sesi kelima, sesi ke-10 kita dah mahir dah. Mungkin time tu kelas sejam setengah kita dah boleh habiskan dah. So ni masa awal-awal. Masa semua dua-dua pihak masih orang panggil masih goyang lagi, masih tak familiar lagi, masih tak selesa lagi dengan online ni. So saya punya cadangan lah. So kalau macam Cikgu Rahil, make it short and sweet, 15 minit saja. Okay. Cikgu Rahil mungkin boleh buat macam tu sebab dia dah mahir. Dia dah pernah buat online tuition. So dia tahu macam mana nak rangka kelas online ni. Apa nak kena buat setengah jam pertama, apa nak kena buat setengah jam kedua, apa nak kena buat setengah jam ketiga. So dia dah mahir, dia tahu dah. Tapi untuk kita yang baru start ni, kita tak mahir lagi. Dia tak biasa buat kelas depan-depan. Tapi when it comes to online, kita tak
tahu macam mana nak susun, tak tahu macam mana nak rangka kelas tu. So all this you need to do first to gain the experience. Daripada experience tu, then kita akan tahu, okay, next class kita patut buat macam ni. Setengah jam pertama kita patut buat macam ni. Setengah jam kedua patut buat macam ni, dan seterusnya. So cara masing-masing lah. Bagi saya, buat sahaja dahulu. Kalau kena bagi free session, bagi free dulu. Sebab bagi saya, long term dia ialah kalau parent tu lepas-lepas ni okey dengan kelas secara online ni, satu, kita dah jimat masa lah. Kita tak perlu travel, kita jimat duit, kita jimat tenaga. Kedua, katakanlah macam student tu kena pindah ke, student tu kena postpone kelas ke dengan you, and then kelas ganti tak boleh nak buat sebab you punya masa dah penuh. You boleh replace dengan kelas online. Okay, so the goal is, kita punya objektif is nak buat supaya pelajar dan ibu bapa okey dengan kelas online ni. Itu kita punya goal untuk yang awal-awal ni. Okay, Cikgu Nurul, okay? Aisyah, unmute Cikgu Nurul. Cikgu Nurul dah unmute dah. Okay, okay. Okay. Ya, ada soalan lain Cikgu Nurul? Tak ada. Ya. Okay, so ni sesi kita dah habis sekarang ni. Ini yang last part. So kita go pada Q&A lah. Apa-apa nak tanya selain pada Cikgu Nurul, cikgu-cikgu yang lain? So macam mana Cikgu Nurul? Rasa nak cuba buat? Cuba malam ni. Cuba. Okay, Cikgu Rahim. Cikgu Rahim nak itu okay, bye-bye. Okay. Apa lagi Cikgu Nurul? Boleh kita cuba test dulu. Cuba dulu. Sekarang ni Cikgu Nurul ada beberapa kelas yang tengah berjalan? Esok pagi lah yang paling terdekat kelasnya. Sekarang ni ada berapa kelas? Setiap minggu ada satu kelas, dua kelas? Seminggu? Ada soalan from the chat. Sekejap nak ambil power bank. That's so nice. Okay. Daripada Cikgu Nurul Husna, jadi attendance kita nak record macam mana? Ada history dari Zoom yang kita boleh provide as proof. Wait, let me finish this. This going on, is it? Yeah. Cikgu Nurul Husna.
Aisyah, unmute. Cikgu Nurul Husna je. Dalam rumah. Yola. Aisyah. Hello. Mutekan semua. Unmute Cikgu Nurul Husna sahaja. Cikgu Nurul Husna, unmute. Hamba unmute. Dekat belah kiri bawah. Okay dah. Cikgu Nurul Husna, dengar tak? Ya, dengar. Dengar tak? Dengar? Okey. Okey. Cikgu Nurul Husna, attendance nak record macam mana? Apa maksud record? You nak record Zoom session ke apa? Tak tahu bukan. Kan bila kita dah buat session tu, macam mana kita nak proofkan nanti bila kita nak claim. Sebab perlu ada attendance kan? Oh, okey. Attendance So sebenarnya dekat tutor kami lah, kita tengah nak test, kita dah run, kita dah buat function untuk masukkan rekod secara online ni. Cuma kita masih testing lagi dengan beberapa tutor. Contohnya Cikgu Nurul hari tu dah test kita punya online record system. So in the future, apabila habis kelas, then tutor akan update dekat record function tu, and then parent akan sign secara online lah. So tak payah nak jumpa parent lah untuk minta signature. Cuma pada masa yang sekarang, just inform kita punya finance, which is Puan Cikin, inform dia yang kelas dibuat secara online. Lepas tu Cikin akan confirm balik dengan parent lah. Okey. So just masuk sahaja tarikh, lepas tu masa, lepas tu dekat remark tu tulis lah kelas secara online. So nanti Cikin tahu lah. Cikin tahu, dia akan check dengan parent. Katakanlah parent nak bukti ke apa ke, kita dah ada recording session lah tadi, yang sesi kelas online tu. Okay, faham. Sesi kelas online yang kita buat tu, yang kita record tu boleh jadikan sebagai bukti lah kalau perlu lah. Okay, menjawab soalan Cikgu Nurul Husna? Ya, menjawab. Okay, soalan seterusnya. Okay, Miss Angeline, explanation was clear, sekarang kita yang kena cuba. Okay, memang kena cuba dahulu. Bila orang cakap better start now than never. So apa yang saya nampak is perintah berkawal ni, bila jadi macam ni baru kita explore tentang online tuition ni. Kalau tak jadi, dan kita tak explore pun. Betul tak? So sekarang ni nak tak boleh keluar, nak buat kelas online, nak buat kelas tak boleh. So alternatif dia is buat kelas online. So parent dia rasa tak selesa ke, dia rasa macam tak familiar ke, tak tahu ke, dia tak ada option sekarang ni. Dia duduk kat rumah dengan anak dia pun dah macam tak tahu nak buat apa dah. Dia nak ajar mungkin dia tak pandai. So dia masih perlukan cikgu untuk mengajar. So option dia is online tuition lah. Okay, and bila habis, hopefully kita harap yang perintah berkawal ni habis secepat yang mungkin, habis akhir bulan ni. Bila habis nanti, dan sekarang kita dah ada dua option. You boleh buat kelas physical dan juga you boleh buat kelas online. So mana tahu, because you dah mahir buat kelas online, ada parent request you untuk buat kelas online. Sorry, ada parents, contohnya you dekat Ampang, macam Cikgu Nurul, area Kawasan ke Ampang. Okay, parent nampak profil dia, parent nak dia mengajar. Tapi parent tu dekat Putrajaya katakan, jauh. So Cikgu Nurul cakap, boleh ke kalau buat kelas online? So kalau parent tu okey, then you dah dapat additional parent yang luar daripada you punya kawasan yang you cover, tapi still boleh tuition dengan you.
Instead of sebelum ni, kita hanya boleh attend klien yang dalam kita punya range yang kita cover sahaja. So, bagi saya ni is another potential job ataupun source of income untuk tutor, especially yang full time tutor. Okay, so kita ada added value lah. Selain pada yang depan-depan, yang online pun kita boleh buat. Okay. Cikgu Nurul Azilah, better first time kita buat trial class dulu kan? Ya. Itu saya punya cadangan lah. Sebab yang first class ni bagi saya lebih kepada untuk tutor, lebih kalau tutor dah mahir lebih kepada untuk student dan parent to be familiar dengan online class ni. Okay, so mungkin sesi pertama tu free trial ke, free session ke, untuk pelajar sesuaikan diri dengan online tuition, and untuk tutor ataupun cikgu faham macam mana pelajar tu bila dia buat kelas online. So pelajar ni macam-macam perangai dia. Mungkin bila buat kelas online, dia boleh fokus dalam setengah jam je. Kita tak boleh nak tengok ataupun tak boleh nak restrict dia punya movement. So dia boleh tahan setengah jam sahaja. So kita ajar setengah jam, kita kena adjust. Setengah jam seterusnya buat latihan ke, buat exercise ke, Q&A ke. So kita pun nak kena tengok dia punya rentak. Kita pun nak kena tengok dia punya macam mana dia cope, macam mana dia sesuaikan diri dengan kelas online tu. So sesi tu bagi saya lebih kepada macam nak get familiar lah dengan online tuition. Okay, daripada Cikgu Nurul lagi, lupa nak tanya regarding attendance, saya akan cuba buat try kelas malam ni sebelum real class tomorrow morning. Okay, so regarding attendance, kalau buat kelas online, just beritahu saja pada Shikin. Shikin pun ada dalam sesi ni. So Shikin pun dah aware tentang kelas online ni. So apa-apa nanti just message dengan Shikin lah. Boleh kan kalau kita buat kelas dengan student yang ada. Apa maksud Cikgu Nurul Azilah kalau kita buat kelas? Why ada? Tak faham Cikgu Nurul Azilah? Cuba unmute lepas tu tanya. Cikgu? Dengar tak? Dengar. Dengar tak? Okey. Yes. Maksud saya, saya dah ada kelas, saya dah ada student yang offline class, but kita minta dia buat online. Boleh kan? Student yang dah ada sekarang, maknanya tak perlu nak cari baru ke ataupun memang yang kelas ni untuk yang dah ada? Boleh je. Boleh je lah. Itu lagi bagus lah. Cuma sekarang ni kelas tu memang offline kan sebelum ni kan? Offline, yes. Okay, so bila kelas offline ni, bagi saya lah, dia akan naturally akan start nak compare. Oh, kelas online tak best lah, kelas offline lagi best. Okay. Okay, memang confirm lah kelas offline lagi best. Kan? Right. Jadi, okay. Dia tak boleh nak expect kelas online ni, dia akan 100% smooth ataupun efektif macam kelas offline. Delivery pun mungkin akan lain. Okay, so bila Cikgu Nurul buat kelas online nanti, saya punya suggestion lah. Untuk yang first class online tu jangan macam nak terus sambung apa yang daripada yang sesi yang sebelum ni. Meaning? Bagi saya macam get your student untuk satu familiar dengan kelas online. Second untuk cuba untuk macam mana cakap untuk kalau boleh lah cuba untuk suka dengan kelas online ni. Oh, okay. So maknanya sekarang ni sebab benda ni baru kita baru maknanya kita tak familiar with this kan. So maknanya kita orang nak buat macam saya nak buat kelas tu hanya try and error.
Saya Okay. macam ajak student tu kita buat try and error dulu, and then Betul. maybe one class ataupun two class ke, depends on sampai benda tu smooth. Okey ke Okay. macam tu? Okey je. Okey kan? So Maksudnya apa? maknanya Cikgu dulu, maksudnya kelas apa? Sesi, boleh katakan sesi percuma lah maksudnya. Sesi cuba-cuba. macam itulah lebih kurang sampai kita rasa macam okey kita dah boleh start sebab nak cuba banyak apps dekat dalam ni dan kita orang pun tak familiar with that. So pilih macam katalah saya pilih student yang betul-betul boleh buat online. Ini takkanlah student yang budak sekolah rendah, orang sekolah menengah punya ke. Okey, yang betul-betul willing untuk fokus on online tu. Untuk dia suka dan kita boleh cari macam benda yang daripada offline ke online. Sebab sometimes sebab kelas saya pun ada yang jauh-jauh tu kan. So mungkin boleh tukar ke online, tak payahlah saya pergi jauh-jauh sangat. Betul. Okey. Itu yang paling best lah. Yang tu bagi saya suggestion yang paling bagus. Maksudnya buat satu ataupun dua kelas yang untuk lebih kepada macam trial. Yes. Okey, dan okey satu lagi. Ya. Okey, satu lagi katakanlah kelas yang nak buat ni kita kena discuss with parent dulu, right? Ke boleh try dengan student dulu? Kita akan discuss dengan parent dahulu. Of course parent mesti tahu lah, and of course parent mesti setuju lah. Okey. Nanti dia cakap macam saya tak setuju pun nak buat kelas online, susah. Alright, faham. Okey, faham. Parent dulu. Cakap kat parent, sekarang ni kita tak ada option. Sekarang ni kita tak boleh keluar. Okey. Kita kena limitkan, orang panggil social distance. Kita kena buat social distance. Okey. Kalaupun Cikgu Nurul tak ada virus ni, ataupun dia tak ada virus tu, tapi on the way Cikgu Nurul ke tempat dia, dia tak tahu. Okay, benda ni airborne. Airborne tu maksudnya berada di udara. So katakanlah you sampai tempat dia, tempat tu ada orang lalu, pegang apa semua ni, dia positif. Cikgu Nurul tak tahu sebab simptom dia dalam masa 14 hari tak nampak terus. Cikgu Nurul kena kat dia. Habis. Betul tak? So better. So sekarang ni nak selamat better jangan depan-depan dahulu. So the option is online tuition. Ni kita punya cadangan kepada ibu bapa. So ibu bapa decide lah, okay, nak test ke tak nak test. Kalau tak buat online tuition, 2 minggu pelajar kat rumah, tak buat apa-apa ni. Sekolah tak pergi, homework tak buat, kerja tengok TV, parent pun dah macam pening kepala tak. At least dengan online tuition ada something yang dia boleh buat homework ke, buat exercise ke, belajar ke, ada something daripada tak ada langsung. Okey, faham. So dia takkan sesempurna ataupun seperfect offline tuition. Yang offline lah, betul. Dia takkan seperfect macam tu. But at least ada something daripada tak ada langsung. Okey. Dan kita pun tak tahu berapa lama berapa lama tempoh kawalan ni. Kalau lagi teruk, dia boleh jadi lagi lama. Takkan sebulan tak belajar. Betul. Takkan 2 bulan tak belajar. Okay, next question. Okay, alright. Katakanlah kita dah try and error dengan student. Masa tu kan kita tengok dengan internet everything. Masa yang diperlukan, contohlah kita buat satu session tu dalam 2 hours. Okay, actual kelas kita dalam 1.5 jam. So dalam 2 hours, meaning kita kena explain to parents ke yang after that kita punya kelas kena buat dalam 2 jam macam tu. Explain dekat parent lah tentang extend hours dalam online sebab kita kena ambil kira everything, right? So, maksudnya apa? Maksudnya katakanlah sekarang after trial student kata dia rasa lah dalam daripada tak buat apa-apa sementara waktu kita buat offline online and then discuss with parent. Then tapi parent nak 1.5 jam juga. So kita kena ikut 1.5 jam walaupun try kan kita punya banyak faktor yang menyebabkan boleh hang lah everything. So kalau dia nak 1.5 jam kena stop by 1.5 jam walaupun tak habis session macam tu. Maknanya tak habis subjek yang kita nak habiskan on that session.
Bagi saya kalau saya parent lah. Kalau saya parent, kalau cikgu willing untuk extend, ni extend ni bagi pada anggapan saya saya bayar cikgu untuk kelas jam setengah. Yes. Okey. Soalan dia, adakah kalau terpaksa extend, saya terpaksa bayar cikgu untuk 2 jam? Okey, so 50-50 ya kat situ. So dia akan tengok macam kalau buat 2 jam tapi saya punya bajet tak boleh nak buat 2 jam. Dan dia mungkin dia tak setuju. So maknanya maknanya yang itu by tutor sendirilah, meaning kalau sama ada ambil je lah ataupun stop terus macam tu lah, betul tak? So bagi saya kalau saya sebagai tutor, kelas terus jam setengah. Kelas jam setengah tapi tak sempat habis ni. Saya extend 2 jam tapi saya punya payment still sejam setengah. Okey lah. Faham lah. Sebab yang ada sebenarnya takut. Betul, sebab sekarang ni kita kena consider parent juga. Okey, satu, kelas online dia ada limitation. 2, parent mungkin dia punya income pun tersangkut. Betul. Okay, disebabkan oleh perintah kawalan ni. Mungkinlah katakanlah dia kerja government ke, kerja swasta ke, so gaji jalan walaupun tak pergi kerja. Ada masalah lah. Tapi kalau yang jenis gaji tak jalan ataupun kerja sendiri, dah lah income tak ada. Gaji pekerja still kena bayar. So kena consider part yang tu. So bagi saya macam extend sikit, walaupun tak terima bayaran untuk extra half an hour tu, tapi in the future kita boleh figure out macam mana nak buat supaya boleh habis jam setengah juga. Ataupun kalau kena extend pun tak ada sampai setengah jam, 15 minit sahaja. So benda ni comes with practice. Contoh macam sekarang ni memanglah kita goyang lagi. Kita tengok macam kena extend sampai setengah jam. Tapi lepas dah buat 10 kelas, dah buat 20 kelas, kita akan dah jadi makin mahir. Time tu kita boleh tahu buat macam ni boleh complete lesson in 1.5 hour. Saya punya cadangan lah. So at the end of the day saya pun tak ada jawapan yang konkret sebab kita tak pernah buat lagi. So all this comes back kepada trial and error. So untuk siapa yang dah pernah buat, nanti kita akan dapatkan feedback. Katakan Cikgu Nurul dah start buat. So kita akan dapatkan feedback pada Cikgu Nurul. Macam mana? Mungkin nanti kita akan hire Cikgu Nurul ke sebagai kita punya online tutor expert yang akan guide kita nak buat online daripada segi macam mana nak susun sesi tu, macam mana nak buat plan mengajar tu secara online ni supaya you boleh cover you punya plan dalam masa yang you nak. Kalau jam setengah habis, jam setengah boleh cover. Okay, clear kan? Alright, okay, clear. Okay, thank you. Sama. Cikgu Paz, pada saya tanya pendapat parent, setuju atau tak untuk pada hari ini buat kelas online? Kalau setuju teruskan, kalau tak mungkin tangguh kelas hingga habis kata ini. Saya pun sama lah. Okay, kita tanya parent. Kalau parent nak try lah. Kalau tak setuju lah. Tak boleh apa lah. Kita, at least kita bagi alternatif kepada dia. At least kita bagi macam solution kepada dia. Dia decide dia nak ambil ke tak solution ni. Kalau dia tak mau, then kita tak boleh apa lah. Okay, tapi ada something daripada tak ada apa-apa langsung. And in the future, katakanlah dia postpone kelas. Kelas ganti kita tak boleh buat sebab masa yang dia nak tu clash. Okay, kita boleh ganti dengan online tuition untuk kelas yang kena postpone ataupun kena ganti tu. Okay, so it's still a solution, it's still something better than tak ada apa-apa. Okay, so ada soalan lagi Patut tak kalau kami message student or parent about online class ni? Ke tutor kami yang handle about class yang ada ni buat online class sementara waktu? Bagi saya sebab benda ni kita akan buat announcement lah. Sekarang ni kita tak buat announcement kepada parent lagi supaya buat online tuition ni.
Sebab kita pun tak tahu tutor kita boleh ke tak buat online class ni. Betul tak? Jadi, that's why kita buat sesi ni dahulu. Kita expose dahulu tutor kepada online class. Supaya habis sesi ni, you boleh balik, you boleh godek-godek Zoom, you boleh godek-godek whiteboard, you boleh plan macam, okay, apa nak buat untuk sesi yang try-try ni. Okay, katakan Cikgu Nurul dah buat sesi trial. Buat kelas 1 kelas, 2 kelas dengan student, lepas tu end up student rasa macam, oh, okay kelas online ni lagi senang. Lepas tu boleh belajar pada masa yang sekarang ni tanpa cikgu datang ke rumah. Okay, so Cikgu Nurul dah berjaya untuk buat satu sesi dengan smooth dengan pelajar. So from Cikgu Nurul punya experience, mungkinlah kita buat lagi satu sesi. Okay, kita hire Cikgu Nurul untuk buat satu sesi khas nak guide tutor macam mana nak buat ataupun macam nak plan dia punya online tuition ni. Semua tutor ataupun majority tutor okay, dan baru kita war-war kepada parent lah. Okay parent, why not buat online tuition? Kita punya tutor ataupun tutor yang dekat tutor kami ni dah okay. Okay, so kita akan minta nanti kita punya technical, kita punya CTO, Padli kita punya programmer dengan CTO, masukkan dekat you punya profile tu field can you teach online ataupun can you conduct online tuition. So siapa-siapa yang jawab yes, dia yang kita akan promote dekat parent sebagai cikgu yang boleh buat kelas online. Kita tak boleh nak promote semua sebab tak semua orang tahu macam nak buat. So kalau Cikgu Nurul tanda yes, Cikgu Nurul lah yang kita akan promote sebagai cikgu yang boleh buat kelas online. Okay. Okay Faham Okay. So kalau tak ada soalan, itu sahaja. Terima kasih kepada semua kerana bersama dengan kami. So saya doakan, kita sama-sama doakan supaya satu, Perintah Berkawan ni akan ditamatkan dalam masa 2 minggu ni. And katakanlah kalau tak ditamatkan, then parent akan setuju untuk buat kelas online. So in the future kita mahir 2, offline and online. And saya nak tambah, mungkin in the future lah, sebab kita dah sebelum ni kita ada interview beberapa experience tutor sebagai contoh kita interview Cikgu Nurul. Antara feedback yang kita terima is buat macam sesi consultation ke ataupun sesi untuk tutor tanya-tanya soalan ke. So saya nampak macam sesi Zoom ni is something yang kita boleh buat. Contohnya kita buat sebulan sekali, sesi sejam ke. Tutor-tutor yang ada soalan masuk dalam sesi Zoom ni, tanya dekat sini. Okay, dan kita jawab dekat situ. Kalau saya tak boleh jawab pun, saya minta siapa cikgu yang power, contohnya mungkin mak saya cikgu sekolah dah retired pun. Okay, dia ada pengalaman 20 tahun lebih mengajar, dia mengajar sekolah, dia mengajar group tuition, dia mengajar one-on-one juga. In fact sekarang ni walaupun dia retire, dia masih mengajar. Untuk dia share experience dia ataupun dia jawab apa-apa soalan yang saya tak boleh nak jawab. Okay. Ataupun Cikgu Rahil ke, Cikgu Rahil sebenarnya adik saya. Dia nampak power lah. Dia power lah sebenarnya. Dia memang power. So mungkin dia pun boleh tolong jawabkan bagi pihak saya. Okay. Mungkin Cikgu Nurul nanti dah power online, Cikgu Nurul tolong jawabkan. So kita share kita punya knowledge dengan ilmu supaya satu, lagi ramai orang aware tentang online tuition ni. Lagi ramai tutor yang boleh jadi lagi power. Kedua is, of course lah, semua ilmu yang kita share, dia saham kita. Untuk Muslim, dia saham kita di akhirat nanti. Ilmu yang bermanfaat tu is something yang akan berkekalan. Kita dah mati nanti pun, ilmu bermanfaat yang orang pakai, ilmu kita yang kita share tu, yang tu kita punya, orang cakap, duit kita dekat akhirat nanti. Okay, kita punya investment. So jangan tengok pasal duit je, tengok untuk Muslim lah, tengok afterlife. Apa yang you share, apa yang you ajar,
apa yang you kongsi, selagi dia digunakan, selagi tu dia bagi investment, bagi so-called pahala kepada you and dia berterusan lah selagi orang tu pakai. Okay, so dua benda lah yang saya nampak kat sini, advantage dia. Okay, kalau tak ada apa-apa, yang tu sahaja. Any future question boleh tinggalkan dekat kita punya WhatsApp group and kita akan, yang WhatsApp group tadi lah, mungkin kita biarkan itu for now. Kalau ada apa-apa soalan, tinggalkan kat situ and then kita akan reply dekat situ. So sekian tu, terima kasih banyak. Jaga diri, please jaga diri, please keep your social distance daripada semua. Bekerjasama untuk kita cuba hentikan virus COVID ini secepat mungkin di negara kita yang tercinta ni. Itu saja, terima kasih and Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, thank you. Thank you. Alright. Thank you. Bye. Okay Acha, so I dah habis recording. Nanti kita akan discuss with kita punya team lah. Mana nak yang video tadi tu, supaya semua orang boleh terus tengok artikel and faham macam mana nak buat yang last part tadi tu lah. Okay, so I end dulu lah. I leave meeting dulu lah. Alright. Okay, bye. Okay, bye.